Dan ketahuilah, inilah orang-orang yang bersekongkol dengan syaitan. Dan hendaklah kita berta'awuz, berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada apa yang mereka kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton-penonton yang saya kasihi sekalian, kali ini saya ingin jelaskan lebih mendalam tentang apa yang disebut sebagai sihir. Dari segi definisi, apa yang halus puncanya dan tersembunyi. Ibn Katsir rahimahullah ta'ala mendefinisikan sihir ini sebagai sesuatu ibarat yang tersembunyi sebab dan puncanya. Al-Azhari pula mendefinisikan sihir ini sebagai sesuatu amalan yang mana diperolehi dengan adanya bantuan daripada syaitan. Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala mendefinisikan sihir ini sebagai azaim ataupun azimat-azimat, jampi ataupun ruqyah, dan juga uqad ataupun buhul yang bertujuan untuk menyakiti orang lain, untuk membunuh dan juga untuk mencerai-beraikan suami isteri. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil uqad, yang bermaksud dan daripada kejahatan peniup-peniup buhul sihir ataupun uqad. Berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama Ahlus Sunnah, adakah sihir merupakan hakikat ataupun bukan. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, adapun sihir ini adalah hakikat, tertulis di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala juga mengatakan bahawa pada sihir itu ada hakikat. Sebab itulah sihir ini ia boleh menyakiti orang lain, boleh membunuh, boleh menyebabkan suami isteri bercerai dan sebagainya. Menurut apa yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdissalam Bali hafizahullah ta'ala dalam kitabnya As-Sarimul Battar, bahawa sihir ini boleh berlaku dengan adanya ittifaq ataupun persetujuan di antara sahir, tukang sihir, dan juga syaitan yang berkhidmat untuknya, dengan cara bertaqarrub, iaitu tukang sihir ini mendekatkan dirinya kepada syaitan dengan cara melakukan perkara-perkara yang tergolong dalam kategori kufur ataupun syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dijelaskan oleh Syekh Wahid Abdissalam Bali bagaimana syaitan-syaitan ini bersetuju untuk membantu tukang sihir menjayakan kerjanya, ialah antara lain dengan cara tukang sihir ini mengikat mushaf Al-Quran pada kakinya, digunakan sebagai selipar ataupun alas kaki dan dibawa masuk ke tandas, ataupun dengan cara menggunakan darah haid wanita dan ditulis dengannya ayat-ayat Al-Quran, ataupun menulis ayat-ayat Al-Quran tetapi dengan cara terbalik, ataupun dengan cara menyembelih haiwan seperti ayam ataupun kambing dan sebagainya, tetapi dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala, khasnya nama jin ataupun nama tukang sihir. Apabila seorang tukang sihir itu bersetuju untuk melakukan amalan-amalan yang kufur lagi syirik ini, maka barulah syaitan-syaitan itu akan membantu untuk menjayakan segala kerja-kerja yang diperintahkan oleh tukang sihir. Maka begitulah tipu daya syaitan, tipu daya iblis yang berusaha untuk menyesatkan semua anak Adam sampai kiamat. Orang-orang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi Sulaiman alaihi salam adalah tukang sihir. Maka Allah membersihkan nama nabinya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-102.
tentang asal usul sihir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Dan mereka, iaitu Bani Israel, orang-orang Yahudi, mengikuti apa yang diajarkan oleh Iblis ketika era Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan Allah SWT menafikan Nabi Sulaiman ini sebagai tukang sihir. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Dan tidaklah Sulaiman itu kafir. Nabi Sulaiman tidak mempelajari sihir dan Nabi Sulaiman tidak melakukan sihir. Yang kafir itu ialah syaitan-syaitan yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Harut dan Marut. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Harut dan Marut ini dua malaikat yang diutuskan sebagai fitnah ataupun ujian bagi manusia. Ya, mereka mengajarkan manusia sihir, tetapi kenapa mereka mengajar sihir? Sebenarnya untuk mengelakkan manusia daripada bahaya sihir dan sebagai peringatan kepada mereka akan bahayanya dan agar mereka menjauhi ilmu ini. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Tetapi manusia dan jin ini, mereka mempelajari sihir. Untuk apa tujuannya? Untuk memisahkan antara suami isteri. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan tidaklah tukang-tukang sihir ini mampu memudaratkan sesiapa pun dengan sihir itu illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Abu Abdillah Ar-Razi, sihir ini terbahagi kepada 8 jenis. Yang pertama disebut sebagai sihir Al-Kaldaniyin ataupun Al-Kildaniyin dan Al-Kashdaniyin, iaitu sihir yang diamalkan oleh satu bangsa pada zaman Nabi Ibrahim AS, yang mana mereka adalah penyembah planet-planet yang 7 dan mereka percaya bahawa planet-planet inilah yang boleh memberikan manfaat ataupun menolak mudarat daripada mereka. Dan golongan inilah yang diutuskan kepada mereka Nabi Ibrahim AS untuk mendakwahkan mereka kepada tauhid. Jenis yang kedua pula ialah disebut sihir Ashabul Awham ataupun kekuatan jiwa ataupun kebatinan ataupun similar ataupun sama dengan apa disebut sebagai hipnosis. Jenis yang ketiga pula ialah sihir yang menggunakan bantuan roh-roh yang jahat ataupun jin. Dan jin ini boleh jadi sama ada jin yang beriman maupun jin yang kafir. Yang keempat pula ialah sihir dalam bentuk khayalan ataupun silap mata, illusion, sleight of hand. Ini juga disebut sebagai sihir, walaupun tidak menggunakan perantaraan syaitan. Yang kelima pula, tergolong dalam sihir juga ialah perkara-perkara yang menakjubkan yang menggunakan alat-alat mekanikal. Ini juga banyak digunakan oleh para ahli silap mata dalam pertunjukan-pertunjukan mereka. Ar-Razi juga menyenaraikan yang keenam ialah sihir yang menggunakan dadah ataupun ubat-ubatan, cat, minyak dan sebagainya. Jenis yang ketujuh pula ialah disebut sebagai penggantungan hati, iaitu tukang-tukang sihir ini mendakwa mereka mengetahui nama-nama malaikat ataupun nama-nama jin, dan bila mereka menyeru nama-nama ini, ia boleh mendatangkan kekuatan jiwa kepada mereka ataupun boleh menyebabkan ketakutan kepada orang lain. Dan yang ke-8 ialah jenis sihir yang menggunakan namimah ataupun hasutan serta takrib, iaitu godaan,
yang mana untuk mempengaruhi minda orang lain. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya ada di antara bayan ataupun ucapan-ucapan manusia itu yang sebenarnya adalah sihir. Maka sihir ini dari segi bahasa, ia boleh membawa apa sahaja perkara yang boleh mengkhayalkan, mempengaruhi orang, yang boleh menyakiti, membunuh, memudaratkan orang lain, sama ada dengan bantuan syaitan mahupun tidak. Dan menurut Syekh Wahid Adi Salam Bali serta pengalaman para pengkaji ilmu-ilmu perbomohan dan perdukunan di Malaysia sendiri, ada beberapa karakteristik ataupun ciri-ciri tukang sihir ataupun dukun. Maka anda perlu berhati-hati kerana menemui tukang sihir ataupun dukun ini hukumnya haram. Jika tidak percaya pada mereka, solat kita tidak diterima selama 40 hari. Dan jika percaya, maka hukumnya kufur pada Allah ataupun kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ciri-ciri tukang sihir? Antaranya yang pertama ialah mereka akan bertanyakan nama pesakit ataupun nama ibunya. Yang kedua, mereka biasanya akan meminta barang-barang peribadi, sama ada mangsa yang akan disihir ataupun orang yang berubat dengan mereka, seperti sikat, baju, pakaian dalam dan sebagainya. Mereka juga akan meminta beberapa jenis haiwan dengan sifat-sifat yang tertentu. Misalnya ayam kampung ataupun ayam serama ataupun kambing hitam ataupun telur seperti telur ayam kampung, dan ia ditetapkan dengan mengikut jenis ataupun warna-warna tertentu. Yang keempat, biasanya tukang sihir ataupun dukun akan menulis rumus ataupun tangkal ataupun azimat seperti yang biasa kita lihat, yang berupa rajah, nombor-nombor, huruf-huruf dengan desain ataupun corak-corak tertentu. Yang kelima, ketika mereka melakukan rawatan ataupun upacara mantra mereka, mereka akan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan kuat. Kemudian mereka perlahankan suara mereka, kemudian dikuatkan lagi. Jadi ada ayat-ayat tertentu yang mereka baca yang tidak jelas di telinga kita dan kita tidak tahu apa yang dia baca. Tukang sihir juga biasanya memberikan tangkal kepada pesakit untuk disimpan, kononnya untuk kesembuhan ataupun pelindungan diri daripada makhluk halus. Seterusnya, tukang sihir biasanya akan memberikan pantang larang ataupun syarat-syarat tertentu kepada pesakitnya. Misalnya, tubuh badan tidak boleh disentuh air selama beberapa hari, atau menyuruh pesakit ataupun orang yang berhajat untuk menanam sesuatu di dalam tanah. Kadang-kadang mereka memberikan kertas tertentu untuk dibakar ataupun untuk diasapkan. Kadang-kadang mereka juga baru bertemu dengan pesakit, tetapi mereka boleh beritahu namanya dan asal usulnya walaupun baru berjumpa. Dan kadang-kadang tukang sihir ataupun dukun ini kelihatan bercakap-cakap dengan seseorang yang tidak kelihatan dalam sesuatu majlis ataupun dalam upacaranya. Maka inilah antara ciri-ciri yang obvious ataupun yang ketara ada pada seseorang tukang sihir ataupun dukun. Jadi jika kita berjumpa dengan orang seperti ini, maka segeralah beredar, jangan bertemu dengannya lagi, dan ketahuilah inilah orang-orang yang bersekongkol dengan syaitan
dan hendaklah kita berta'awuz, berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada apa yang mereka kerjakan. Wal'iyazubillah. Itu sahaja untuk kali ini. InsyaAllah dalam masa yang lain kita akan bongkarkan lagi apakah rahsia-rahsia para tukang sihir ataupun dukun ini, agar kita kenal kejahatan mereka. Walaupun peribadi mereka baik, tetapi apa yang mereka lakukan, khasnya penghinaan mereka terhadap ayat-ayat Allah serta persekongkolan mereka dengan syaitan ini sangat-sangat berbahaya dari segi akidah serta membahayakan keselamatan dan kesihatan orang lain. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.